Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 213. 213. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan li ghairi mutaba'atin ka ziyadati ruku'in aw sujudin wa illam yatma'inna fihi. Yang keenam, solat menjadi batal. Ini perkara-perkara yang membatalkan solat yang keenam. Solat menjadi batal sebab sengaja menambahkan rukun fi'li sedang tidak dalam keadaan bermakmum. Diterjemuh gitu. Hak Arabnya li ghairi mutaba'atin, bagi selain daripada mutaba'ah, mengikut akan imam. Jadi dengan sengaja menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li sedang tidak dalam keadaan bermakmum. Faham tak ni? Dia batal menambah rukun fi'li ni, dia ada 4 kaid. Yang pertama, menambah rukun yang kita tambah tu. Yang kedua, rukun yang kita tambah tu rukun fi'li. Kalau kita menambah rukun qauli, itu makruh, tak batal. Kita baca Fatihah siap-siap dah, kita baca pula Fatihah sekali lagi, itu makruh. Dia panggil menambah rukun qauli, itu makruh. Dia menambah rukun qauli ni bukan semata-mata habis satu Fatihah kemudian dia ulang balik tu baru dia menambah rukun qauli. Tak. Kita baca dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita ulang semula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulang balik. Itu pun dikira sudah menambah rukun qauli, makruh hukumnya. Bukan kata menambah rukun qauli ni satu Fatihah sampai ke habis baca hak kali pertama, dia ulang balik pula Fatihah daripada awal. Tu baru menambah. Dak, satu ayat Fatihah tapi dibaca kali yang kedua, itu sudah dipanggil menambah rukun qauli, sudah makruh. Hak batal menambah rukun fi'li. Rokok jadi 2 kali, sujud jadi 3 kali. Tu hak batal. Menambah rukun qauli atau makruh. Walaupun ada pan kata mengatakan batal juga menambah rukun qauli, tapi itu pada kata muktamad tak batal, hanya makruh. Hak ni kadang-kadang ni dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, betul sekat tu. Lepas tu dia pun siratal ladzina mula dia ambil. Saat ni baca tak lagi, saat ni baca dah ulang tu makruh. Ni kadang-kadang pelik ni, tempat wakah dia wasal, tempat wasal dia wakah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, itu tempat wakah yang wasal. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu tempat wasal, kamu wakah. Kenapa? Ni cuka cemaking sekali ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, itu tempat wakaf. Yang di wasal tu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, tempat wasal, gi wakaf buat apa? Dengan balik belah Lepas tu dia pun ambil siratal ladzi. Ulang pula dah siratal ladzi. Saat ni baca dah kan?
makruh hukumnya. Ni ada Tok Imam baca sedap. Baca sedap. Tapi kenapa tempat wakaf diwasalkan, tempat wasal diwakafkan, lepas tu siratal ladzi, ambil semula siratal ladzi. Saat ni baca dah. Makruh hukumnya mengulangi rukun kauli. Dia buat pasal, buat style dia. Ke mana style tu? Ihdinas siratal mustaqim tempat wakaf kan, yang wasal buat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim tempat wasal, kenapa pergi wakaf? Lepas tu ulang pula siratal ladzi, baru disambung seterusnya. Mana nafas dia panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim tu kalau dia wasal pun nafas dia panjang, boleh buat. Tapi saat ni kenapa pergi wasal tempat wakaf? Lepas tu tempat wasal dia wakaf, lepas tu ulang balik pula siratal ladzina an'amta alaihim. Ni kuat sangat kita jumpa tu imam buat gini. Kata apa dia buat gitu? Kau kan ada orang ngaji Quran sunat buat gitu? Kok mana ada orang ngaji? Siapa? Tempat wakaf wasalkan, tempat wasal wakafkan, lepas tu ulang balik baca ayat Fatihah. Dia bukan nanti ulang surah Fatihah, ulang satu ayat Fatihah pun makruh dah. Dia panggil mengulangi rukun qauli, tidak batal. Hak batalnya mengulangi rukun fi'li. Kemudian hak kata batal ni dengan sengaja. Kalau lupa, tu tak batal. Nabi terlupa, hak riwayat Bukhari Muslim, Nabi terlupa zuhur 5 rakaat Nabi semayang. Nabi bukan menambah satu rukun, Nabi menambah satu rakaat. Dalam satu rakaat berapa rukun ada dalam tu? Hak hadis riwayat Bukhari Muslim ni, Nabi sembahyang zuhur 5 rakaat. Kemudian Nabi sujud sahwi dan Nabi tidak mengulangi sembahyang Nabi semula. Nabi tak ulang tau. Kenapa tu? Tak batal. Sebab Nabi menambah satu rakaat dengan lupa. Lupa tak batal. Hak batalnya sengaja. Tapi hak Nabi menambah satu rakaat, zuhur rakaat kelima tu, berapa rukun Nabi tambah? Rukun qiyam lagi, rukun rokok lagi, rukun iktidal lagi, rukun sujud 2 kali lagi. Berapa rukun? Rukun fi'li ni, rukun fi'li ni. Berapa rukun fi'li Nabi tambah? Tu dengan lupa. Tu tak batal. Sengaja baru batal. Selagi syarat batalnya, kita bukan mengikut imam. Kalau kita mengikut imam lain, kita imam rokok, kita rokok. Atau beginilah, kita imam sujud, kita sujud. Lepas tu bunyi Allahu Akbar, kena-kena orang takbir atau ihram di belakang kuat sikit, was-was berapa kali. Dia pun akad tengok, tu imam dah sujud lagi. Hak tu disunatkan kita kembali balik kepada sujud. Tu menambah rukun fi'li. Tu kita ikut imam. Hak batal ni li ghairi mutaba'atin, bukan kerana ikut imam. Kita semai seorang, kita jadi imam, kita pergi sujud jadi 3 kali, menambahkan rukun fi'li tu batal lah, dengan sengaja. Adapun kalau kita makmum, kita akad pada sebab sujud, tengok-tengok imam masih lagi sujud, kita disunatkan turun balik ikut imam semula. Itu menambahkan rukun fi'li tu, sujud dah saat ni kan. Kenapa sujud pula? Itu mengikut imam, tak apa tu. Ni ada orang ajar tulang lalu tu jam sikit, jam. Jadi buka cermin orang ngajar. Kebetulan cerita ni, dia kata imam tengah sujud, kita makmum sujud ni, kita salah dengar kot mana tak tahulah, kita pun Allahu Akbar, tengok-tengok imam masih lagi dalam sujud. Jangan sujud semula, dia kata. Jangan sujud semula. Kalau sujud semula, dia kata batal semayang, sebab menambahkan rukun rokok. Ni siapa ni? Makmum. Apa nak batalnya? Dah menambah rukun rokok, dia mengikut imam. Imam dalam sujud lagi, kan baliklah turun pada sujud. Disunatkan buat gitu. Dia kata tak boleh, batal sebab menambah rukun. Menambah rukun fi'li ni, hak batal ni siapa? Li ghairi mutaba'atin, dalam keadaan tidak bermakmum, kita bukan ikut imam. Kalau kita ikut imam tak batal. Tak?
Dan kita kata itu ilmu asah je tu. Ni learning tak tahulah jadi satu apa ni? Satu peseng pula learning ni. Orang jadi pakat nak baca kitab retek le ni. Pakat nak baca kitab pekoh learning. Dah berapa kali orang sejud surau wali mari, ustaz kita nak suruh ustaz baca kitab pekoh takut gitu dah tahu. Jadi orang ni jadi baca kitab pekoh retek dah le ni. Baca kitab pekoh tak ngaji pula. Jadi macam-macam. Kebetulan pula tempat orang ngajar tu tempat orang pesen ngaji. Tak boleh nak kelentong lah. Tak boleh nak kelentong. Kalau tempat orang pesen ngaji boleh kelentong. Tempat orang pesen ngaji, pada tempat tu kali ustaz baca pekoh ni. Okey, dia baca pekoh. Nak wayak nak pandai, malu kau orang wayak nak pandai. Dia pun baca pekoh. Dia baca pekoh, ada orang cerita dua rukun. Kalau ketinggalan daripada imam 2 rukun batal lah. 3 rukun panjang tu hak keuzuran kan. 2 rukun ni panjang pendek. Dia kata 2 rukun panjang dia kata. 2 rukun panjang. 2 rukun panjang. Imam rokok kita tak rokok lagi. Imam iktidah tak apa, iktidah apa sebab rukun pendek tak bilang lagi. Imam sujud yang pertama tu rukun panjang kedua dah tu. 2 rukun panjang dia kata. Allah reka mana 2 rukun panjang situ. 2 rukun panjang pendek campurlah situ. Ni nak terbaca ni. Tak nak biasa benda. 3 rukun panjang dengan 2 rukun. Kita makmum ada 2 kan. 1 maah 3 rukun panjang, 1 maah 2 rukun. 2 rukun tu panjang pendek. 3 rukun tu bawa 3 rukun panjang. Dia bahang 2 rukun panjang. Dia bahang 2 rukun panjang. Ni yang panggil apa ni? Nak terang mengajar. Masbuk imam rokok wajib rokok serta-merta. Bukan kita ngaji. Kita makmum masbuk, imam rokok, kita wajib rokok serta-merta. Faham tak? Ada ni. Tiba-tiba kita tidak rokok serta-merta. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Batal sembahyang dibubuh gitu. Sebab apa batal? Wajib rokok serta-merta. Tak rokok imam iktidah maka batal. Ni yang panggil nak terah baca pekoh ni. Pekoh mudah pun dia bahang gambar. Wajib rokok serta-merta makmum masbuk jikalau nak supaya rakaatnya dibilang. Tu bukan kata wajib kalau nak rokok batal, bukan. Kata rokok berdosa, bukan. Kalau terrokok semata imam iktidah, rakaat jadi lara. Rakaat kita tidak dikira. Jadi kata wajib dalam kitab ni, wajib jikalau nak supaya rakaat dapat. Maka wajib rokok segera. Tiba-tiba tak rokok segera, berdosa? Tak berdosa. Batal sembahyang? Tak batal. Lepas tu imam sami Allahu liman hamidah, kita dak rokok segera, rakaat kita tidak dikira. Tu je. Dah oleh kerana kita kata wajib rokok segera, tiba-tiba tak rokok, imam iktidal, batal sembahyang. Reka sungguhlah. Bolehlah. Tapi mujur juga tak terang nak baca tauhid. Tak terang baca pekoh je. Tak terang baca pekoh. Pekoh semayang je, payah apa pekoh semayang ni. Pekoh semayang pun dah betul. Tak nak kata kan. Jadi batal ni rukun fi'li. Kita bukan makmum. Dan juga kita menambah dengan sengaja. Dia misalnya menambah rokok atau sujud sekalipun tidak dengan tamakninah dalamnya. Walaupun rokok tak ada tamakninah pun batal. Walaupun sujud tak ada tamakninah pun batal. Kemudian di antara menambah rukun fi'li yang batal ni, rukun fi'li yang pertama tu sudah dikira. Ni kena faham boleh. Sekarang ni menambah rukun fi'li. Mana rukun fi'li buat dah sekali, kemudian buat sekali lagi. Faham tak? Jadi nak panggil menambah rukun fi'li ni, rukun fi'li yang pertama, lepas tu tambah rukun fi'li yang kedua. Nak panggil menambah, rukun fi'li pertama ni jadi. Faham tak?
Rukun fi'li pertama ni dikira, dibilang, baru dia panggil menambah. Kalau rukun fi'li pertama tidak dikira, tidak dibilang, dipanggil menambah ke tak? Ada panggil menambah. Mana contohnya? Kita sujud yang pertama, tindih dengan baju semayang. Apabila tindih dengan baju semayang dahi kita, sujud kita dikira ke tak? Tak. Dia panggil menambah ke tak? Takkan dia timbul menambah. Bila dahi kita terlindung dengan baju semayang kita pun akak semula dahi kita pun alih baju semayang kita, tersujud semula. Itu panggil menambah ke tak? Tak panggil menambah. Nak menambah macam mana? Sujud pertama tu tak dibilang lagi. Sebab dahi kita berlapik dengan baju semayang kita sendiri. Ada dia. Ya? Dia nak panggil menambah ni, hak pertama tu memang sudah sah, sudah dikira, sudah dibilang, sudah jadi. Sekarang ni di sujud yang pertama beralah dengan baju semayang, maka sujud tu tak jadi lagi tu, tak dikira lagi tu. Dia pun angkat dahi dia pun alih baju semayang dia pun sujud semula. Menambah apa? Tak ada lagi sujud kan? Nak menambah ke mana? Ada ni. Dia menambah ni, sujud pertama cukup syarat dia dah, comel dah, tiba-tiba dia akak di sujud semula. Tu panggil menambah. Sebab nak panggil menambah ni, yang pertama kena jadi. Yang pertama tu pakar. Barulah yang kedua tu dipanggil menambah. Tapi kalau yang pertama tu tak jadi, tak pakar, tak dibilang lagi, sebab dahinya beralah dengan baju semayang, dia angkat kepala dia alih kain semayang dia sujud semula, itu bukan menambah. Itu bukan menambah. Sama juga, dia sujud, tiba-tiba sujud tu tepat tajam, kena duri, kena apa ada tajam. Maka lepas sujud tepat tajam tu, apa? Bekah. Apa yang bekah? Terakak. Mana kita sujud mula-mula tu, tiba-tiba kena benda tajam, kita pun terakak dahi daripada latar. Kemudian sujud tadi tu dibilang tak lagi? Dibilang tak lagi? Sebab apa? Sebab belum tamakninah. Sujud tepat tajam, tak ada apa-apa. Tahan kalau tamakninah, bolehlah sujud. Tapi sekarang ni dia sujud tepat tajam, dia terakak. Makna apa? Belum tamakninah. Maka sujud yang pertama belum tamakninah, panggil tak lagi sujud yang pertama? Tak lagi. Maka dia wajib kena sujud semula. Adakah menambah rukun fi'li? Menambah macam mana? Sujud mula-mula tu dodang tamakninah, dahi terakak di latar sebab tajam, maka wajib sujud semula. Dia tak sama dengan sujud tepat tajam tapi sempat Allah berasa nak luka dahi, kita pun akak, kita pun sujud semula, kita tempat lain, tepi sikit, atau panggil menambah. Sebab sujud pertama sudah terhasil kerana sudah tamakninah, lepas tu tak tahan dengan tajam tu, kita akak, kita pun tersapu-sapu benda tajam tu, kita ubuh semula. Tu panggil menambah. Sebab panggil menambah, sebab sujud pertama sudah tamakninah. Lepas tu tak tahan dah ni, dahi ni berasa nak tembus ni tajam tak mana dapat dah ni, esok dahi kohon lah. Benda tajam, esok dahi, esok dah apa? Mana esok? Kesok. Kesok. Yelah sekarang ni tajam. Dah kita kata kesok dah apa? Kalau kesok lukalah dahi benda tu tajam. Mana boleh kesok? Dia kalau kesok dah apa dia? Bubuh pun sakit dah. Kalau kesok? Tapi kita kata kesok dah apa? Tapi kalau dangkat aja, tak boleh dah. Dia kena wajib kena duduk antara dua sujud. Tak boleh dah sujud semula. Sebab dia sudah dapat sujud yang pertama yang dikira, sebab sudah tamakninah. Kalau tak tamakninah lagi, tidak dikira lagi. Gimana? Ataupun kita kata dia sujud kena tempat panas. Tempat panas, tapi dia tahan.
tahan dan kau dah tamak nina, sudah terhasil sujud yang pertama. Tak boleh dah ni berasa macam manah dah ini. Akad. Tak boleh pak. Tak boleh. Dia tak boleh dah nak sujud semula depan sikit ke tempat kurang panas. Tak boleh dah sebab sudah terhasil rukun fi'li sujud yang pertama sebab tamak nina dah. Tak tahan ke? Bangun duduk antara dua sujud lah. Mana apa dah terhasil dah tamak nina, maka sujud pertama sudah dikira. Kalau pergi sujud semula kali lagi dipanggil menambah. Sebab apa menambah? Sebab sujud yang pertama sudah dikira. Hak ni hak pernah ni dalam TV. Ni samalah ni pesen-pesen mengajar pekoh tapi bukan bidang pekoh. Mengajar pekoh tapi bukan bidang pekoh. Ini masalah juga. Di bidang apa? Bidang qiraah. Maksud dia ngajar bab Quran sudahlah. Yang sahaja bab pekoh tu kenapa? Ni orang panggil ni apa ke? Kalau kita kata benda dunia lah. Kawan tu pomeng ke apa? Secara so, pomeng dia tu lah, jangan pergi benda lain ke dia pun orang mana? Kalau benda dunia kita pandai, tapi benda agama dia bukan bidang pekoh, dia bidang Quran. So dia ngajar Quran lah. Ni wiselok bidang pekoh pula. Dia ajar situ sujud kena tepat tajam, terangkat, jangan sujud semula dia kata. Sebab sujud semula menambah rukun fi'li. Disuruh duduk antara dua sujud. Nak duduk antara dua sujud warna sujud pertama belum dikira. Ini ajaran TV ni. Sujud pertama tempat tajam. Sujud pertama tempat tajam. Jadi terangkat lalu dia kata jangan sujud semula. Kalau sujud semula menambah rukun fi'li. Menambahkan di sujud pertama tak dikira lagi sebab dia belum tamat nina. Lepas tu nak orang dia kata kena duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Ni sujud pertama jadi. Sekarang sujud pertama tak ada, nak duduk antara dua sujud macam mana? Saya pun mesej salah gitu tu. Lepas tu ana tak tahu kitab mana, royak kitab. Gitu jelah. Betul ke tak anda dia? Betul tak betul? Tapi kalau cakap okey, kalau ada ustaz-ustaz perbetulkan, saya akan perbetulkan. Tu cakap. Tapi makna salah sangat-sangat. Mana apa? Bukan pengajian. Tapi macam mana boleh? Boleh mengajar pekoh secara terbuka, juta orang tengok. Hak kisah kata dulu hak bab ni lah, hak bab kunuk tu. Hak bab kunuk kan. Kalau dah turun dah boleh naik ke tak boleh naik kan. Hak kunuk ingat dah dulu cerita hak kunuk. Kalau imam, kalau semai seorang selagi tak sujud kena bumi 7 anggota, sedar kunuk saat ni tak baca lagi, sunat kembali kepada kunuk walaupun lutut sampai latar dah, selagi tidak kena bumi 7 anggota termasuk dahi. Maka imam ataupun orang semai seorang sunat kembali balik kepada berdiri untuk membaca kunuk subuh. Adapun kalau makmum sujud kena bumi 7 anggota dah sekalipun, bunyilah tu imam Allahumma hdina fi man hadait, makmum tadi kena naik semula untuk baca kunut ikut imam. Sujud molek dah ni, masuk pada rukun sujud dah, tinggal rukun sujud kerana nak ikut tu imam. Tu mutabaah orang panggil. Tiba-tiba dia ajar makmum je ni tunduk siapa hak rukun, tiba-tiba dengar Allahumma hdina fi man hadait tu imam. Ni makmum terlajak ni, terlajak qada hak rokok. Tak boleh balik semula makmum ni. Tak boleh balik semula makmum ni. Sebab apa? Makmum sudah sampai hak rokok. Lepas tu dia buat lawak takkan nak duduk gini sok mau lengah Lepas tu mana? Turun lagi tunggu dalam sujud. Hak ni salah atas darat. Salah terang-terang. Bukan salah benda sulit-sulit, benda halu-halu. Ni tu imam orang semai seorang walaupun lutut sampai latar dah sekalipun, sunat kembali balik kepada berdiri untuk membaca kunut.
Melainkan kalau tu imam ataupun seorang sengaja-ngaja tak ambuh baca kunut, sengaja malah yang baca kunut, dia pun turun sampai hak rokok nak tunggu sujud ni, mari rasa sayang, lu kunut tinggal, nak balik semula boleh ke tak? Tak boleh, sebab sudah sampai hak rokok. Saat ni kamu sengaja tak ambuh baca kunut. Ni imam orang semasa seorang yang sengaja tak ambuh baca kunut, turun dah sampai hak rokok, baru mari berasa sayang kepada kunut ni, nak balik semula pada tidak baca kunut, tak boleh sebab dia sengaja. Kalau tu imam tu lupa, sampai lutut latar pun sunat kembali balik. Ada pun makmum tak ada masuk, makmum sengaja sekalipun tu imam baca kunut, makmum ni malah baca kunut. Kita pergi Mekah tu imam tak baca kunut, balik Malaysia tu imam Malaysia baca kunut, mana hebat imam Mekah. Tengok tu imam Malaysia malah baca kunut, dia pun turun sujud dengan sengaja. Sengaja ni sengaja betul-betul. Malu kau orang buat begini. Lepas tu mana? Sunat naik semula baca kunut. Makmum sunat naik semula, walaupun dia sengaja turun sujud, tinggal kunut, imam baca kunut, sunat naik semula. Tapi kalau makmum lupa, dia lupa tengok imam baca kunut, wajib dia naik semula. Kalau dia turun tak dengar lupa, hak ni makmum dengar lupa, hanya turun sampai hak rokok, jangan kembali balik makmum ni. Apa benda ajar gitu? Mana kita kata tak mengaji lah, tak mengaji. Tu tak mengaji orang panggil. Dia kalau salah benda-benda yang halu-halu tu, tak pelik lah kadang-kadang ni benda salah. Tapi kalau salah seumpama ni, memang tak mengaji. Lepas tu macam mana boleh dapat tu, tu tak tahulah. Siapa yang handle semua tu, yang bukan jurusan bab syariah, bab fiqh pun sahaja, bab fiqh. Lepas tu hak tukang penerbit bulak tu, dia tahu tak betul salah kalau orang ngajar tu. Dia penerbit ni bukan semestinya orang yang jurusan agama. Dia penerbit ni orang handle program tau. Kau kan orang handle dia tak sebenarnya reti. Macam penerbit hiburan tu lah, hak penerbit nyanyian tu. Semestinya penerbit tu penyanyi juga. Tak, cuma dia yang menerbitkan program nyanyian. Dia bukan penyanyi, tapi pengajian dia bahagian penerbitan. Ini sama juga pengajian bahagian penerbitan. Dia menerbitkan program agama, dan dia tu memahami agama ke tak? Dia tahu tak orang hak dia panggil buat program tu ajar betul ke salah? Ni masalah. Setakat sujud atas benda tajam, terakak balik, jangan sujud semula. Sebab menambah rukun sujud. Menambah macam mana? Sujud yang pertama tadi belum lagi sujud pertama. Sebab kita nak panggil sujud yang pertama, kemudian kita sujud semula, berarti kita menambah rukun sujud. Apabila sujud yang pertama tu dikira, sujud pertama tu jadi dah. Jadi macam mana sujud pertama tu nak dikira? Sebab belum tamat ninah. Di sujud atas benda tajam, kemudian dia terakak lalu dahi dia, mana belum tamat ninah, belum ada lagi sujud, wajib sujud semula. Dia kata jangan sujud semula, sujud semula batal, menambah rukun sujud. Dia kata menambah, kalau sujud tak ada lagi. Lepas tu dia suruh duduk antara dua sujud, antara sujud pertama dan sujud yang kedua. Dah ada dak sujud pertama? Nak duduk antara dua sujud, ada dak sujud pertama? Tak ada lah, sebab sujud pertama belum tak maknina. Wajib kena sujud semula. Tolak benda tajam tu, baru sujud semula. Tu masalah belum tak maknina. Masalah tadi sujud, lepas tu teralah dengan kain. Walaupun dalam tamat ninah pun tak bilang juga. Dia sujud terlapik dengan kain. Dah lama kot sikit, hidup mikir nak buat guan ni. Misal lah kita kata, dah lama kot sikit dia sujud atas kain ni. Dah tamat ninah lah kita kata, sempat tamat ninah. Lepas tu dikira sujud, dikira guan. Dah tamat ninah dah. Syarat untuk dikira sujud,
dahi jangan berlapik. Barulah dikira sujud. Dahi berlapik tidak dikira sujud. Lepas tu mana? Dia nak tarik tak gerak nak tarik. Akadlah dahi tu. Dah akad sujud semula menambah apa? Hak tadi tidak dikira lagi sebab dahinya berlapik dengan kain. Jadi nak panggil menambah syaratnya sujud hak rukun yang pertama tu sudah dikira. Sudah dikira, kemudian tambah pula sekali lagi. Kalau kita misal sujud tadi, sujud yang pertama tu sudah dikira. Kemudian sujud kembali, itu dia panggil menambah. Ada juga sudah dikira. Contoh rokok. Kita rokok ni sudah dikira, sudah terhasil tamakninah, tetapi jatuh barang, kejut kita, terakak tubuh kita. Misalnya, faham tak? Kita rokok, faham? Mana tamakninah comel dah, tapi jatuh barang, kejutnya kita jadi bekah, jadi kiam, jadi berdiri kita. Maka tu wajib kena rokok semula. Hak tu persoalan berpindah daripada rokok kepada iktidal yang tidak ada kosak dia panggil. Sebab kejutan orang panggil tu, dia wajib kena turun balik untuk berpindah daripada rokok kepada iktidal yang dikira berpindah yang ada kosak. Cerita lain tu. Sebab tadi dia rokok, jatuh barang, dia kejut, dia terakak. Ada kosak dah ni. Tak ada kan, dia kejut. Maka berpindah ni tidak dikira. Dia wajib kena turun balik rokok, barulah berpindah kepada iktidal. Itu wajib lah. Atau menambah rukun tak? Dah. Sebab memang dia wajib kena turun balik. Sebab dia wajib kena kembali pada tempat asal. Dia tak panggil menambah rokok. Dia panggil kembali kepada tempat asal rokok. Dah dia kembali pada iktidal, tak bilang sebab tu kejut. Bukan dia kosak untuk iktidal. Bila pergerakan daripada rokok pada iktidal yang kejutan tadi tidak dikira, maka dia wajib kembali balik kepada tempat asal. Ni kembali balik pada rokok. Adakah panggil menambah rokok? Tidak. Dia panggil kembali kepada tempat rokok asal. Sebab dia kembali pada iktidal tu dengan tidak ada kosak. Itu pun tak panggil menambah rukun. Sebab memang dia wajib kembali balik kepada tempat rokok dia. Sebab dia berpindah pada iktidal tadi tu dengan tanpa kosak. Sebab dia hanya kejut sahaja. Ini kena sama juga. Kita dah sujud. Ngolek dah sujud ni. Kejut ni bekah kita bangun congok. Kita sujud. Memang sujud molek dah. Kita pun nak duduk atau sujud lah. Tiba-tiba jatuh barang, kejutan kita ni terakak tubuh kita kepada duduk atau sujud. Wajib kena turun balik. Sebab pergerakan tadi tu tidak ada kosak. Adakah menambah rukun sujud? Tidak. Dipanggil kembali balik kepada tempat asal, iaitu sujud, barulah berpindah kepada duduk antara dua sujud. Itu tidak panggil menambah rukun fi'li. Bukan wajib kembali balik. Sebab pergerakan tanpa kosak tidak dikira. Wa minhu kama qala syekhuna an yanhina al jalisu ila an tuhaziya jabahatuhu ma amama rukbatihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.